Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama membuka kitabullah, dan kita akan sama-sama dengan izin Allah menyelusuri juzuk 21 pada hari ini, iaitu surah Ar-Rum ayat 4 di halaman 404 dengan tajuk Percayalah Al-Quran 404. Dengan tajuk Percayalah Al-Quran akan menguatkanmu. Sebelum tu kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan ahli keluarga baginda, kepada para ulama, pada guru-guru, para salafus soleh, dan kepada seluruh muslimin muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq wan nasiri siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Baik, apa khabar semua? Saya doakan semoga semua yang mendengar sentiasa mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya di penghujung Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi kita sekarang sedang berada di penghujung Ramadan, yang merupakan ianya satu fasa yang kritikal bagi seorang hamba yang mukmin, di mana seorang hamba itu menagih belas kasihan daripada, dan bagi sesetengah hambanya pula melihat ketika di fasa-fasa akhir ni terdetik di pemikiran mereka bahawa nak dekat raya dah lah. Tetapi mungkin tidak kepada yang mendengar ini insya-Allah kepada yang mendengar ini mungkin kita boleh memberikan satu sudut pandang yang lain pada Ramadan pada kali ini, di mana kita melihat pada fasa kritikal sekarang ini semakin tipis, semakin nipis, semakin berbaki beberapa kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita bersama dengan 21 Ramadan pada juzuk yang ke-21. Di antara cerita penting yang dibuat liputan oleh juzuk 21 adalah cerita yang berlaku kepada Nabi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, fokus kita kepada hari ini adalah pada ayat yang ketiga dan keempat insya-Allah daripada surah Ar-Ramawi. Ia telah dirakamkan pada halaman 404. Jika kita melihat ayat ini menceritakan tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni dia tidak pernah menyalahi janji. Apa yang Allah sebut ia pasti akan berlaku. Tidak ada kemungkinan ia akan berlaku atau tidak. Kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada istilah mungkin kepada setiap yang Allah sebut. Termasuklah apa yang Allah sebut tentang masa hadapan. Baik, kalau kita lihat, kita boleh menyelusuri sirah pada tahun ke-8 kenabian, telah viral di seluruh tanah Arab termasuk Mekah, yang pada ketika itu Parsi buat pertama kalinya telah melakar sejarah memalukan dan mengalahkan Romawi di peperangan yang berhampiran dengan Laut Mati. Sesungguhnya berita kemenangan Parsi ini yang menyembah api majusi telah dikongsikan dengan penuh kegembiraan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi mereka menyembah berhala. Apa yang kita boleh samakan untuk kedua-dua ini adalah persamaan mereka, iaitulah pada mensyirikkan Allah Ta'ala. Lalu orang kafir ini viralkan berita kemenangan Majusi ke atas orang-orang mukmin sebagai satu bentuk
perang psikologi. Mereka seolah-olah cakap yang tengoklah kita orang dah menang ke atas geng kita orang dah menang ke atas geng korang geng korang yang percaya kepada Nabi Isa ni, kamu percaya kepada Nabi Isa juga, mereka mengalami kekalahan yang memalukan. Seolah-olah mereka provoke orang-orang mukmin pada ketika itu dia secara orang kata apa psikologi lah begitu. Namun pada ketika itu tiba-tiba Allah menurunkan surah Ar-Rum. Di dalam surah ini Allah bukan menyebut Romawi telah mengalami kekalahan. Bahkan Allah menyebut, kalau kita boleh lihat pada ayat yang keempat, A'udzubillah minasyaitanirrajim, fi bid'in sinamru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Di situ Allah mengatakan dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Jadi Allah mengatakan dalam masa 7 hingga 10 tahun pentadbiran Allah jualah akan pulang segala urusan. Sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya, dan pada ketika itulah orang mukmin akan bergembira dengan kemenangan Allah Ta'ala, berikan kemenangan kepada sesiapa yang dia hendaki. Jadi 5 tahun selepas berita Parsi menang, Allah menunjukkan kebenaran kemenangan Romawi. Surah Ar-Rum yang turun ketika Parsi mengalami kemenangan kemenangan dahulu, Romawi mengalami kekalahan. Surah ini menyebut Parsi akan kalah. Romawi akan menang semula dalam 7 hingga 10 tahun. Dan ternyatalah Romawi menang semula. Benarlah Al-Quran dan Allah jelang peperangan Badar, Nabi berhijrah di tahun yang kedua hijrah, Romawi telah menakluk semula kawasan Parsi di bawah pimpinan Rakyus mengikut kata Ustaz, dan kembali menguasai Konstantinopel. Jadi bermaksud apabila Allah Nopal. Jadi bermaksud apabila Allah semasa Parsi menang buat pertama kalinya dalam sejarah tersebut, ketika kaum kafir Quraisy memperolok-olokkan, memprovok psikologi para mukmin ketika itu, Allah menurunkan surah Ar-Rum ini dan menang semula. Dan jika kita lihat pada tahun kedua hijrah, Nabi daripada Mekah ke Madinah, di situlah kita dapat lihat Romawi telah menakluk semula kawasan Parsi dan menguasai kembali Konstantinopel, dan menguasai kembali Konstantinopel, subhanallah. Maka pengajaran daripada ayat ini yang dimulakan oleh Allah dengan Alif Lam Mim, artinya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dalam bulan Ramadan ini, kita kena ingat ia sedang berbicara sehadapan kita nanti yang akan menggembirakan. Maksudnya kadang-kadang kita tidak perasan sebenarnya dalam proses kita membaca Al-Quran, berlakunya di mana ayat-ayat itu menceritakan tentang masa depan kita. Jadi sebagaimana ayat dalam surah Romawi ini menceritakan tentang ayat daripada masa hadapan. Apakah ayat daripada masa hadapan? Iaitulah fi bidni sini ni. Ayat ketiga ini tak berlaku pada tahun ke-8 kenabian. Ayat ketiga ini berlaku 7 atau 8 tahun setelah. Jadi orang-orang kafir berkata, seolah-olah apabila ayat ini diturunkan, orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad SAW, macam Nabi ni sudah kehilangan motivasi. Para sahabat sampai Nabi ni macam dah tak tahu dah nak kata apa kepada para sahabat pada ketika itu yang diprovok oleh kaum kafir Quraisy, sehingga kan Muhammad ni mereka kata mereka ceritalah, membuat mereka reka cerita yang kononnya pasti akan kalah balik selepas ini mereka macam tidak percayalah apabila Nabi membaca ataupun ketika
wahyu diturunkan kepada Nabi, iaitu surah Ar-Rum ini, dan apabila Nabi membaca kepada para sahabat, seolah-olah kaum kafir Quraisy pada waktu tersebut memprovok Nabi, mengatakan Nabi ni dah tak ada modal ke? Macam yelah, takkanlah nak cakap pasal benda yang masa depan kita tak tahu kan. Dah tak ada modal ke nak cakap ataupun nak motivate para sahabat ketika itu. Dia orang macam mengatakan yang Nabi ni mereka-reka cerita, masya-Allah. Tetapi ternyata Allah yang Al-Quran ramalkan memang benar-benar berlaku. Jadi pengajarannya adalah ada ayat Al-Quran yang kalau kita baca, ia sebenarnya cerita tentang masa hadapan kita. Jadi maka jika sesiapa yang mendengar ini ataupun yang bahkan mendengar sharing ini tengah dibacalah surah Yusuf dari awal hingga akhir. Bacalah surah Al-Qasas juga sebab daripada cerita Nabi Musa, ia menghadapi cabaran sejak daripada bayi tetapi akhirnya menjadi penyelamat akidah Bani Israel yang gemilang di sisi Tuhan dan terbilang di sisi manusia. Dan bacalah sesuatu surah yang boleh memberikan kita masa depan yang kita yakin Tuhan tidak akan meninggalkan dan mengecewakan kita. Dan sekurang-kurangnya bacalah surah Ad-Duha. Kalau tak dapat nak baca surah yang panjang seperti surah Yusuf dan Al-Qasas ni, at least bacalah surah Ad-Duha. Sebab apa? Surah Ad-Duha ni adalah sesuatu tentang masa depan bagi orang-orang yang berduka. Seperti yang kita boleh lihat, Wadduha adalah sebentar lagi matahari akan terbit. Wallaili iza saja adalah keadaan kita sekarang, ya, sebelum matahari terbit. Keadaan kita yang berada dalam suasana malam yang menyebabkan kita tidak boleh bergerak. Kita stuck, ya, kita tak tahu nak ke mana. Tapi percayalah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, iaitu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah sentiasa memerhatikan kita. Allah tidak akan tinggalkan kita, ya. Allah akan membimbing kita. Sekali-kali Allah tidak membenci kita, ya. Tunggulah di hujung terowong itu nanti kita akan nampak cahaya. Jadi seperti dalam daripada ayat pertama dan ayat ketiga daripada surah Ad-Duha, kalau kita tengok asbabun nuzul, ketika ini Nabi terputus wahyu, ya, ketika itu dan tidak pasti dalam masa beberapa lama, tetapi seolah-olah Nabi berada dalam kegelapan. Itu juga dengan kita, ya. Kita Nabi ketika itu, kalau tak silap saya lah, Nabi ada macam mengatakan adakah Allah tidak lagi menyayangi dia. Pelbagai emosi, ya, yang Nabi tempuh pada ketika itu. Sebab terputusnya wahyu tu, dia punya duration tu, jarak dia tu dipastikan beberapa lama tepat tu. Jadi apabila kita, walau kita ni dalam keadaan yang dalam fasa bersedih, ya, seperti Nabi berduka cita, ya, dalam keadaan di fasa musibah yang agak berat, ya. Ingatlah bacalah surah Ad-Duha ni dan fahami maknanya. Bagaimana Allah menyebut ayat pertama, sebentar lagi matahari akan terbit. Ya. Seperti seolah-olah kita dalam fasa kita ni sekarang ni tengah berduka cita, tengah stres ke atas satu masalah yang berat, satu kesusahan ke, kan, satu kehilangan ke ataupun suatu kesakitan. Percayalah matahari akan terbit jua. Seolah-olah Allah nak mengatakan yang kita sekarang tengah dalam fasa kegelapan, ya. Stuck, ya, tidak tahu ke mana nak pergi, tak tahu tidak tahu ke mana nak pergi, tak tahu nak buat apa, ya. Tetapi dalam ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah mengatakan, ya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah sentiasa ada dengan kita. Allah sentiasa memerhatikan kita. Sesekali walaupun apa yang kita rasa ketika itu, ya, kita menangis, tetapi kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah, ya. Kita berdoa, kita mengadu dengan Allah. Allah sesekali tidak akan membenci kita dan meninggalkan kita. Dan akhirnya Allah mengatakan pasti akan terbit
ataupun sebentar lagi matahari akan terbit. Fasa ini akan berlalu. Percayalah. Fasa yang berat ini, fasa yang gelap ini akan berlalu. Dengan syarat kita, bagaimana bukan dengan syarat lah, fasa gelap ni dalam kehidupan kita ni, kita laluilah dengan Allah. Merasai yang kita ni ada Allah di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita merasakan begitu, insya-Allah Allah janji, Allah tidak pernah memungkiri, Allah janji, Allah tidak pernah memungkiri janji. Allah janji yang akan ada matahari akan muncul, iaitu kita akan nampak perkara yang gelap ini akan sedikit demi sedikit kita akan nampak cahaya. Cahaya kita akan nampak ianya mudah. Itu dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Dalam keadaan kita pada permulaan mungkin kita merangkak, akhirnya kita berdiri. Kemudian daripada satu demi langkah kita melangkah, ya, dan akhirnya kita berlari. Masya Allah, ya. Semua itu boleh berlaku. Jadi percayalah, ya, kadang-kadang ayat yang kita baca dalam bulan Ramadan ini, kita seperti merasakan yang ianya tiada kaitan dengan apa yang kita hadapi sekarang. Ya, kita tadabbur sesuatu ayat, kita rasa macam sekarang. Ya, kita tadabbur sesuatu ayat, kita rasa macam tak ada kena-mengena dengan hidup aku sekarang ni. Tetapi akan datang suatu hari nanti ataupun minggu hadapan ke atau bulan hadapan ke ataupun 1 tahun akan datang. Jika kita Allah uji dapati ayat-ayat yang pernah kita tadabbur ini, ataupun ayat-ayat yang menggembirakan Allah, ayat-ayat Allah yang menggembirakan ini akan kita boleh apply kepada keadaan kita pada waktu tersebut. Jadi pilihlah membaca ayat-ayat Allah ini, pilihlah membaca ayat-ayat Allah yang boleh memberikan kita kekuatan. Fahamilah ayat-ayat Allah supaya kita beroleh kekuatan. Seperti mana ayat daripada surah Ar-Rum ini memberi kekuatan kepada para mukmin ketika itu. Dan mereka begitu, kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Nabi dan kepada Allah itu begitu kuat, ya. Dan akhirnya Allah tidak memungkiri janji dan benarlah kata-kata Allah bahawa Rom menang ataupun telah berjaya mengalahkan Parsi dan menawan kembali Konstantinopel pada ketika itu. Dan ianya juga kita boleh apply untuk diri kita, mana-mana ayat yang kita merasakan seperti surah Yusuf, surah Al-Qasas dan surah Ad-Duha tadi, kita sudah menyelusuri satu ataupun dua ayat daripada surah tersebut, dan kalau kita ada masa boleh pergi menyelusuri satu surah, baca, ya, perjalanan Nabi Yusuf bagaimana, perjalanan Nabi Musa bagaimana daripada ibu Nabi Musa, ya, yang pada ketika itu dalam keadaan di mana mendapat arahan Fir'aun, setiap bayi lelaki yang lahir perlu dibunuh. Bagaimana mereka bunuh? Dengan menyembelih, ya, menyembelih bayi-bayi tersebut, ya. Subhanallah. Jadi boleh relate tak bagaimana ada tahu bahawa Bani Israel ni berada dalam tekanan emosi yang kritikal, ya, luar dan dalam. Mereka ni mental illness, mereka tidak stabil. Sebab bayangkan apa yang mereka hadapi. Kehidupan mereka sebagai hamba abdi kepada Fir'aun, dan kemudian Fir'aun mengarahkan anak-anak dan bayi lelaki mereka dibunuh, disembelih, malah disembelih di hadapan mereka. Cuba bayangkan emosi mereka pada ketika itu. Dan Nabi Musa apabila dia lahir, ditakdirkan pada tahun tersebut adalah tahun diarahkan untuk membunuh bayi lelaki. Dan bagaimana, ya, perasaan ibu Nabi Musa ketika itu menghadapi keadaan yang begitu stressful, ya. Dan Allah memerintahkan ibu Nabi Musa
apabila engkau berada dalam ketakutan, maka hanyutkanlah uh, bayi itu ke sungai, ke sungai Nil. Dan bagaimana Allah mentakdirkan yang Nabi Musa itu sendiri di Fir'aun, ya. Jadi boleh pergi kepada surah Al-Qasas dan baca dan go through bagaimana penceritaannya Nabi Musa daripada dia bayi sehingga uh, Nabi Musa menjadi orang yang mengembalikan tauhid ataupun menjadi penyelamat akidah Bani Israel, ya, pada ketika itu. Dan surah Yusuf sendiri seperti yang diketahui bagaimana penceritaan Nabi Yusuf yang begitu banyak sekali ujian-ujian yang dia perlu tempuh. Dan surah Ad-Duha sendiri begitu cantik sekali, ya, indah sekali Allah memujuk, ya, Nabi kita Rasulullah SAW yang pada ketika itu terputus wahyu dan Nabi dan Allah menggambarkan, ya, kata-katanya di dalam surah Ad-Duha. Jadi apabila kita mentadabbur pada masa kini, ia tidak ada kaitan dengan kehidupan kita. Tetapi kita tidak tahu pada masa hadapan Allah akan menguji kita dengan suatu musibah ataupun kita akan mengalami satu fasa duka cita seperti mana tekanan hebat yang dialami oleh kaum Bani Israel sendiri ataupun daripada Bani Israel sendiri ataupun daripada Nabi Yusuf sendiri, daripada Nabi Muhammad SAW sendiri, ya. Dan bagaimana mereka memegang ataupun menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai sesuatu pegangan untuk mereka untuk move on dan mereka mengambil beritahu kepada mereka dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah tersebut. Semoga kita juga dapat apply perkara-perkara seperti mana para nabi dan para rasul dahulu buat. Kita pun sama saja manusia seperti mereka, ya. Manusia seperti mereka, ya. Tidak pernah ayat-ayat Al-Quran tidak pernah menduka citakan saya setakat ini. Sentiasa menemani saya sejak 6 tahun dah nak masuk 7 tahun. Apa yang saya tadabbur pasti akan wajib kita reflect diri kita apabila mentadabburi sesuatu ayat supaya ayat itulah kita boleh tafakur, ambil masa sekejap, reflect diri, muhasabah diri, ada tak apa-apa yang aku perlu ubah kepada diri aku. Adakah aku ni termasuk golongan-golongan yang Allah murka ini? Termasuk golongan-golongan yang Allah murka ini? Ataupun adakah aku ni dalam keadaan fasa di mana sesuatu perkara yang aku buat ini adakah ianya align dengan apa yang Allah suruh ataupun Allah rakamkan di dalam ayat ini. Itulah yang dikatakan bahawa ada penceritaan masa hadapan untuk kita dalam sesuatu ayat seperti mana berlaku kepada Romawi, ya, yang mereka kalah pada peperangan dengan Parsi dan turunnya ayat Ar-Rum ini Allah dengan Parsi dan turunnya ayat Ar-Rum ini Allah mengatakannya mereka akan menang, ya, pada 7 atau 8 tahun akan datang dan di mana kaum kafir Quraisy, ya, mengejek dan memprovok Nabi mengatakan Nabi mereka cerita, ya, apabila ayat ini turun ketika di zaman di tahun 2 di tahun yang kedua Hijrah ketika menjelang peperangan Badar, Romawi telah menakluk semula kawasan Parsi, ya. Allah, ayat-ayat Allah yang dirakamkan di dalam Al-Quran dan sebenarnya banyak sesungguhnya di dalam Al-Quran ini banyak, ya, kata-kata yang boleh memberikan kita sesuatu kita nampak betapa kita nampak betapa Allah itu begitu sayang kepada hamba-hambanya, ya. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya, ya. Cuma kita sahaja yang tidak jumpa. Sebab apa? Kita tidak tahu menggunakan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita, ya.
Saya rasa cukup setakat ini perkongsian saya untuk surah Ar-Rum ini. Mudah-mudahan apabila kita menghadapi sesuatu musibah ataupun sesuatu fasa yang agak berat untuk kita hadapi, ataupun kita menghadapi sesuatu takdir yang berat ataupun takdir yang memerlukan kita berada dalam satu fasa kesusahan, carilah Al-Quran, ingatlah kembali, kita boleh semak balik nota-nota kita, dan pada ketika itu peganglah kata-kata Allah itu, apply dalam kehidupan kita, insya-Allah kita akan dapat melalui fasa-fasa itu dengan tenang, dan kita akan lihat bagaimana Allah menguruskan kembali apa yang Allah aturkan, dalam kehidupan kita jika kita kembali kepadanya. Sentiasa percaya kepada Allah, seperti mana di dalam surah Al-Baqarah, ada satu hadis qudsi ni mengatakan, aku berlari saat engkau memanggil namaku. Ini adalah kiasan sahaja. Janganlah bayangkan Allah itu berlari pula. Ini adalah bahasa-bahasa kiasan, sebab bahasa Arab ni memang, bahasa Melayu ni dia tidak akan dapat menepati meaning ataupun maksud. Bahasa Arab ni dia terlalu mendalam bahasa dia. Jadi dapatlah dalam bahasa Melayu, aku akan berlari saat engkau memanggil namaku. Bermaksud Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita kembali kepada dia, kalau kita ingat kepada dia, kalau kita sentiasa berhubung dengan dia di dalam hati kita. Walaupun Allah uji kita dalam keadaan kita rasa macam dah orang kata apa, dah tercekik waktu tu, macam tak cukup nafas kan, nak menghadapi sesuatu bala ataupun musibah tu. Tetapi Allah yang maha sempurna tu ada dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia beri kita sesuatu masalah, dia pasti akan bantu kita untuk menghadapi perkara tersebut, akan berjalan bersama-sama kita. Tetapi dengan syarat kita kena kembalilah kepada dia. Kena memohon merayu, kena sentiasa berkomunikasi, memandang Allah itu. InsyaAllah apa sahaja yang Allah cakap di dalam Al-Quran, sudah pasti Allah tidak pernah memungkiri janji dia. Jadi seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 152, kiasan kepada ayat tersebut adalah, letakkanlah aku dalam hatimu, maka aku pun akan meletakkanmu dalam hatiku. Masya Allah, begitu pengasih dan penyayang Allah ni. Cuma kita je tak dapat rasa, tak dapat merasai hidup bertuhan tu, tak dapat merasai Allah itu ada dengan kita. Seperti Allah kata dalam surah At-Taubah juga ayat 40, kiasan daripada ayat ini adalah, lupakan seseorang yang membuatkanmu sakit, aku akan menemanimu setiap saat. Masya Allah, meremang baca ayat ni, meremang baca kiasan ni, betapa dekatnya. Allah tak pernah meninggalkan kita. Jadi jika menghadapi sesuatu keadaan yang agak sukar, keadaan yang kita tidak suka, keadaan yang kita merasakan yang kenapa aku kena face keadaan ni, kenapa orang lain je, kenapa asyik aku je kena macam ni, dekat situ ingatlah, ingat bahawa cuba kena tukar balik mindset tu. Kata dalam banyak-banyak orang Allah pilih aku. Masya Allah, Allah pilih aku ni. Dalam banyak-banyak hamba-hamba dia ni, Allah pilih aku, Allah selalu besar kat aku ni. Banyak rahmat, banyak hadiah menanti aku ni. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi cubalah memandang sesuatu musibah itu dengan cara yang saya sebut tadi. Daripada kita asyik mengatakan why me, cuba fahami. Maksud ataupun hakikat sesuatu musibah itu. Kita gantikan why me itu kepada Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kerana pilih aku. Terima kasih kerana ingat dekat aku. Pilih aku untuk terima sesuatu yang besar ya Allah. Engkau ada.
Engkau pasti tolong aku, ya Allah. Engkau sentiasa meliputi aku, afal Engkau, sifat Engkau, asma Engkau sentiasa dengan aku, meliputi aku, ya Allah. Jadi ya Allah, aku bersyukur. Aku bersyukur kerana Engkau beri musibah ini kepada aku. Itulah ibaratnya seperti Buya kata, musibah ini seperti hari raya bagi para arif billah, mereka menyambut hari raya hari-hari, Kalau tak ada musibah mereka akan cakap, kenapa ni tak ada musibah ni? Peliklah. Mereka kerana apa? Kerana mereka mengenal Tuhan mereka, Mereka mengenal apa yang Allah itu rancangkan, tidak pernah sia-sia, Tidak pernah ingin menyusahkan kita, Allah itu sentiasa ada orang kata apa? Ada sesuatu. Ada orang kata apa? Ada sesuatu yang dia ingin berikan kepada kita. Dan sesuatu yang diberikan tu tidak pernah tidak elok. Ia adalah sesuatu perkara yang besar, sesuatu perkara yang bernilai untuk kita, untuk kita. Jadi untuk kita, untuk kita. Jadi semoga kita dapat menerapkan um, cara-cara para arif billah memandang sesuatu musibah dan jadikan Al-Quran sebagai peneman kita untuk menghadapi setiap langkah kita, dan akhirnya di penghujungnya kita akan nampak sedikit demi sedikit cahaya akan masuk, menggantikan kegelapan tadi, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.